Penulis buku komik dari Amerika Syarikat, Stan Lee, merupakan lelaki pintar di sebalik watak-watak superhero yang kita kenali hari ini. Beliaulah pencipta yang membuahkan idea berasaskan imajinasi dan memberikan kuasa luar biasa kepada The Hulk, Iron Man, Daredevil, The Fantastic Four, dan ramai lagi adiwira buku komik. Bermula dengan hanya pen dan dakwat, hasil imajinasinya berkembang dan berevolusi, lebih daripada jangkaannya. Daripada novel grafik digital, sehinggalah kepada penghasilan film blockbuster Hollywood. Syarikat milik Stan Lee yaitu Marvel Comics, berubah daripada hanya sebuah syarikat penerbitan kecil, menjadi organisasi multimedia gergasi di dunia. Stan Lee atau nama sebenarnya Stan Lieberman, dilahirkan pada tahun 1922 dan membesar dalam sebuah keluarga Yahudi imigran dari Romania yang miskin. Pada tahun 1939, beliau mendapat kerja di Timely Publications, yang telah ditukar nama menjadi Marvel Comics. Ia adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang saudara terdekat Stan. Ketika bekerja di situ, beliau ditugaskan di bawah bahagian komik, dan disebabkan imajinasinya yang lain daripada orang kebiasaan, beliau telah diangkat menjadi editor hanya pada usia 18 tahun. Selama lebih 20 tahun, Stan Lee berjaya mengadaptasikan kisah-kisah jenayah, kisah seram dan pelbagai lagi genre ke dalam suntikan imajinasinya, untuk memuaskan hati pembaca yang kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja. Walau bagaimanapun, penulisan komik ketika itu tidak membenarkan sebarang ayat dan perkataan melebihi 2 suku kata. Karakter pula hanya dibenarkan watak sama ada baik ataupun jahat saja, tiada karakter yang berada di tengah-tengah. Walaupun banyak menghasilkan komik, Stan amat malu dengan segala komik yang dihasilkan, sehingga dia enggan meletakkan nama sebenar di kulit buku komik. Dia kemudian telah menggunakan nama samaran Stan Lee, yang akhirnya digunakan secara rasmi sebagai nama sebenar. Menjelang usia 40 tahun, Stan merasakan yang beliau sudah terlalu tua untuk berada dalam industri komik. Istrinya, John yang merupakan seorang warga British, memberitahunya yang beliau kini tidak akan rugi apa-apa, dan boleh menghasilkan watak yang benar-benar memenuhi cita rasanya untuk kali terakhir. Selepas syarikat komik pesaing terhebat ketika itu, DC Comics menghasilkan watak-watak hebat seperti Batman, Superman, dan Wonder Woman. Pihak penerbitan Timely juga bertungkus lumus untuk menjadi lebih menyerla. Stan kemudian menghasilkan Fantastic Four pada tahun 1961, yaitu karya berkaitan sekumpulan angkasawan yang memiliki kuasa ajaib selepas terkena sinaran radiasi kosmik. Komik inilah yang telah mengubah kehidupan Stan Lee dan industri komik buat selamanya. Stan memberikan setiap karakter komiknya identiti tersendiri, dengan permasalahan remaja sehari-hari seperti masalah kelip umur, kuku cekam, dan jerawat. Mereka juga sering berselisih faham dengan ibu bapa. Pejabat Stan Lee mula dibanjiri dengan lembakan surat peminat. Tanpa disedari, Stan Lee telah memulakan era kegemilangan komik. Alam semesta imajinasi Marvel milik Stan Lee telah mencetuskan nama baru syarikat yaitu Marvel Comics. Tidak lama selepas itu, watak Spider-Man pula dilahirkan. Para peminat amat gemarkan perjalanan karakter nerd Peter Parker yang bertukar menjadi seorang superhero yang boleh memanjat bangunan tinggi di New York selepas digigit seekor laba-laba. Watak yang lebih dikenali sebagai Spidey itu kemudian menjadi ikon budaya modern yang amat populer. Walaupun bergelar superhero, dia masih menghadapi pelbagai masalah biasa, seperti orang lain di tempat kerja, di rumah, dan juga dengan teman wanitanya. Begitu juga dengan The Hulk, The Mighty Thor, Iron Man, dan karakter superhero yang lain. Kesemuanya mempunyai masalah orang kebanyakan, seperti penyalahgunaan dada, ketaksuban, dan ketidaksamarataan sosial. Walaupun menjadi pengasas dan pencipta watak, Stan Lee memberikan segala kredit dan penghargaan kepada para artis yang bertanggung jawab dalam rekaan komik. Artis seperti Jack Kirby, Frank Miller, John Romita, dan ramai lagi mulai dikenali dengan hasil komik masing-masing. Selain menghasilkan watak superhero yang mempunyai masalah seperti orang kebanyakan, watak-watak yang berbeza juga mulai dihasilkan. Daredevil adalah seorang superhero yang buta penglihatan. Black Panther merupakan warga kulit hitam, manakala Silver Surfer pula sering merenung tentang keadaan kemanusiaan. Stan Lee mula menjadi seorang yang berpengaruh dalam industri. Sepanjang zaman kegemilangannya, Marvel Comics telah berjaya menjual sebanyak 50 juta naskah komik setiap tahun, dan Stan Lee adalah insan yang bertanggung jawab menyiapkan kulit hadapan setiap naskah sehingga beliau besar pada tahun 1971. Pada tahun 1969,
Stan Lee menubuhkan Stan Lee Media dengan tujuan memasukkan komik ke dalam internet. Walau bagaimanapun, usahanya itu menemui kegagalan, sehingga beliau jatuh muflis dan rekan kongsinya pula dimasukkan ke penjara akibat kesalahan penipuan. Stan kembali bangkit pada tahun 2001 dengan menubuhkan sebuah syarikat baru yaitu POW, Purveyors of Wonder, entertainment yang membangunkan film dan rancangan televisyen. Watak-watak komiknya yang berusia lebih separuh abad mula masuk ke dalam Hollywood dan menemui peminat di kaca TV dan layar perak. X-Men, Fantastic Four, Hulk, Daredevil, Iron Man, dan The Avengers semakin digilai ramai. Film Spider-Man yang dihasilkan pada tahun 2002 serta sequelnya pada tahun 2004 telah berjaya menggegarkan dunia perfilman dan panggung wayang dengan kutipan jualan tiket mencecah $1.6 bilion di seluruh dunia, diikuti dengan hasil kutipan lain daripada penjualan DVD dan juga pelbagai barang dagangan. Lebih terbaru, 3 buah film Captain America yang dibintangi pelakon terkenal Chris Evans telah bergondol box office di seluruh dunia dengan kutipan sebanyak 2.24 bilion, manakala Iron Man yang dilakonkan Robert Downey Jr. pula mencecah 2.4 bilion. Tarikan dan kejayaan Marvel menjadi semakin jelas. Para peminat juga terhibur dengan penampilan Stan Lee dalam hampir setiap film Marvel. Selain kejayaan pecah panggung, Stan Lee juga berjaya dalam penghasilan novel grafik. Pada tahun 2012, beliau telah bersama-sama menulis Romeo and Juliet, The War, yang tersenarai dalam jualan buku paling laris The New York Times, dan telah melancarkan saluran YouTube-nya sendiri yaitu Stan Lee's Wall of Heroes. Stan juga memperkenalkan novel grafik digitalnya, Stan Lee's God Walk, di Comic-Con pada tahun 2016. Versi cetakan novel grafik digital ini telah memenangi anugerah di Independent Publisher Books Awards pada tahun 2017. Tidak lama selepas itu, Stan mulai mengalami kemerosotan penglihatan. Keadaan ini membuatkan Stan berasa amat sedih karena ia bermakna beliau sudah tidak boleh lagi membaca buku komik yang telah mencipta namanya. Dalam satu temu ramah dengan Radio Times pada tahun 2016, Stan memberitahu yang beliau 100% amat rindu membaca. Dalam temu bual tersebut, beliau juga berbicara tentang kuasa luar biasa yang paling agung untuk dimiliki, yaitu nasib baik. Menurut Stan, setiap kali beliau ke convention buku komik, peminat pasti akan bertanya apakah superpower paling hebat antara kesemuanya, dan Stan akan menjawab, nasib yang baik. Karena jika seseorang mempunyai nasib yang baik, sudah tentu kesemua perkara akan menyebelahi dirinya. Ketika berusia 95 tahun, Stan Lee telah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Menurut peguam anak perempuan Stan yaitu Kirk Snack, Stan telah dibawa menaiki ambulan dari rumahnya di Los Angeles menuju ke pusat perubatan Cedars Sinai sebelum meninggal dunia pada 12 November 2018.